Assalamualaikum guys. Welcome to the live of Pim with me, Pim. Jangan pelik kenapa video kita lain daripada yang lain. Aku jenis asal boleh shoot, asal boleh buat konten, kita belasah je lah. Alright, so aku rasa video ni pun mungkin tak ada video, mungkin korang akan dengar suara je lah. Okay, video ni aku rasa memang tak boleh nak pakai lah, tak cantik lah video ni. Hari ni kita nak review 1083 guys. Akhirnya punya lama tunggu Flashback Reverie akhirnya dah pun muncul, and harapnya akan menjawab lah kan segala persoalan yang Oda dah tangguh begitu lama. Kalau kita fikir betul-betul berapa lama sebenarnya. Ini aku dah kaji sebelum ni. Okay, pengenalan untuk Reverie ni saja pada tahun 2016. Dia start dekat chapter 823. Masa ni Oda tunjuk semua kerabat-kerabat raja semua ni yang dah mula gerak lah daripada kingdom masing-masing untuk pergi ke Marijua. Dan seterusnya dekat chapter 905 barulah kita nampak semua kerabat-kerabat raja ni, royal-royal semua ni akhirnya sampai dekat Marijua. Ini je pun dah ambil masa 2 tahun. 2 tahun perjalanan diorang. Tak adalah, masa aku 2 tahun jarak daripada chapter 823 tu nak pergi ke chapter 905 lah. Dan akhirnya The Reverie Begins. Ini adalah tajuk untuk chapter 908. Maksudnya kat sini bermulalah officialnya bersidang Reverie diorang tu. Okey, ini bila pula? Jun 2018. Sekarang Mei 2023. Korang kira lah berapa? 5 tahun. 5 tahun gila. Barulah kita dapat tahu apa yang sebenarnya berlaku masa sidang Reverie tu. Punya lama Oda sidai kita. Tapi itulah, walaupun lama, kita bukanlah langsung tak tahu apa-apa kan. Tak ada lah macam info yang gelap gelita. Tak ada langsung. Ada je Oda bagi dalam bentuk news yang macam Morgan share ke apa kan, sana dan sini. Cuma itulah, kita nak yang lebih detail. Sebab yang sekarang ni yang ada ni memang kebanyakannya masih belum betul-betul jelas. Tapi tak apa, sebab official dekat 1083 ia adalah bertajuk The Truth of That Day. Kebenaran akan kita ketahui. Memang lain macam ayat dia. Okay. Yes guys, flashback untuk Reverie dah start. Aku predict aku tak nak predict. Aku harap sangat Oda bagilah at least straight berterusan dalam 2 ke 3 chapter something yang macam tu, yang betul-betul jelas and cover keseluruhan situasi yang kata yang tengah kecoh sekarang dekat Reverie ni. Sorry, bukan sekarang lah, masa tu. Kan macam ala-ala flashback kita tengok Oda punya flashback ke ataupun Roger punya final voyage. Like 2 ke 3, 4 chapter yang memang betul-betul cover keseluruhannya. Tak ada potong-potong kan. Baru dah sorot sikit. Sebab yelah dekat 1083 sekarang ni pun cuma 14 page je guys. Sikit je. Do we have double spread? Semi je ada. Yang full tak ada bos. Okay. And chapter ni pun menarik sebab ia adalah special untuk Revo Army. Okay. Dia cover kepada 2 situation. Situation pertama adalah situasi semasa, dan situation kedua adalah situasi lampau, yang berkenaan dengan flashback yang berlaku ataupun start pada page 6. Awal-awal ni Oda dedahkan misi utama Revo Army. Kenapa diorang pecah masuk Reverie, seperti mana yang kita tengok dekat chapter 905. 3 commander saja yang pergi guys. Belo Betty tak ikut. Dia stay dekat Kamar Bakar Kingdom. Seperti kita tengok dialog kat sini, memang jelas lah, memang jelas dan kemas apa yang disampaikan oleh Sabo. Ada 3 misi utama diorang, iaitu first, untuk menghancurkan simbol ataupun lambang ataupun tugu milik Celestial Dragon dekat Marijua tu sebagai tanda pengisytiharan perang terhadap mereka. Nombor 2, untuk menyelamatkan semua hamba dan juga slave yang mereka mampu, termasuklah Kuma. Dan ketiga adalah untuk masuk ke Domain of the Gods ataupun Lands of the Gods, iaitu nama tempat tinggal puak-puak Celestial Dragon ni, and untuk memusnahkan segala stok bekalan makanan dorang. So secara mudahnya misi dorang ni memang sukses and berjaya. Memang nice gila lah. So kenapa dorang kena buat semua benda ni? Tak lain tak bukan, ini adalah military strategy. Mungkin Dragon punya idea lah. From my point of view, nombor 1, bila dah isytihar perang ni, dorang Celestial Dragon ni akan gelabah sikit. Barulah dorang tahu langit ni tinggi ke dah. Sebab yang cabar ni bukan pirate babe, tapi Revo Army yang betul-betul musuh utama dorang. So ini akan buat world government ataupun marine untuk fokus lebih kepada keselamatan Marijua dan juga of course lah Celestial Dragon. Dan disebabkan itu, segala kerja kat luar mahupun di lautan dan sebagainya dah jadi mudah lah untuk Revo Army settle kan. Sebab itulah Ivankov dan Dragon dah cakap, our influence in a dozen countries around the world spark the people to take arms. Bila RA dah gerak, negara lain ataupun rakyat yang selama ni sengsara under world government dah boleh mulalah nampak sinar untuk melawan. Kan? Bila orang tu dah gerak, kita bergerak lah kan? Dah mulalah berani untuk join RA, dah mulalah berani untuk melawan WG. 8 negara guys, 8 negara dah mula bangkit dan jadi allies kepada RA. Tapi sayangnya, macam kita tahu, tinggal 7 je.
Sebab satu daripada itu, iaitu Lulusia sudah pun dalam kata lain hilang. Hilang sepenuhnya daripada peta, tidak lagi kelihatan. Tapi tak apa, 7 negara ni pun dah tak bagi duit ataupun heavily tribute ayat dia kepada WG, dan juga tak bagi dah resources ataupun sumber-sumber yang lain. Untuk askar-askar RA pula kat merata dunia ni, diorang pun samalah, dah start serang and berjaya lah attack ataupun sekat kapal-kapal WG yang lain ni yang juga bawa sumber penting ni untuk pergi ke Marijua. So segala makanan dan bekalan-bekalan yang lain dah semua dah kena start. Bukan start lah, sekat lah, tak boleh masuk dah. Dalam masa yang sama, bila Cypherpol pun dah tak ada sangat, Emira pun dah tak ada sangat, semua nak fokus kat Marijua, senang lah RA dan geng-geng yang lain nak buat kerja kat luar macam aku cakap tadi. Tapi walaupun diorang fokus kat dalam tu, walaupun diorang cakap Marijua ni macam kubu yang tidak boleh ditembusi, tapi kalau dah tak ada makanan, dah tak ada stok-stok dan sumber-sumber yang penting, boleh survive ke? Padahal muka diorang confirm lah semua family Session Dragon kat situ akan start kelaparan, and macam-macam hal lain lagi lah yang akan timbul. Dan ini membawa kita kepada poin seterusnya, nombor 2. Dengan segala slave yang berjaya diselamatkan, ini pun boleh menambah lagi kekuatan askar Revolt Army. Yelah, diorang kan mestilah nak balas dendam juga, dan jadi hamba abdi dan sebagainya kan, untuk larat lah. Yang tak larat tu tak apalah, kalau dah teruk sangat tu rehat je lah. At least yang penting sekarang dah bebas, termasuklah Kumar. Kumar pun dah bebas, official founder untuk RA. Ni memang penting lah, penting untuk diselamatkan. Tapi itulah bad news pula, member seorang tu tak apa-apa cerita, tiba-tiba terbang semula pergi ke Red Line, duk panjat tembok tu nak ke Marijua balik lah. Tak tahulah apa cerita dia, penat-penat je Komander RA dan Sabo pergi selamatkan dia, tahu-tahu dah patah balik dah. Tapi itulah, kita tak boleh nak cakap banyak sangat, kita pun tak tahu apa masalah sebenar Kumar. Bak kata Dragon maybe dah kena program macam tu. Yelah, robot pula kan, nak buat macam mana. Nombor 3, walau tidaklah 100% betul-betul dapat sekat kemasukan, orang kata sumber-sumber penting ni ke Marijua, tapi at least macam Dragon cakap kat sini lah kan, at least ia cukup untuk buat diorang sengsara, lapar dan sebagainya lah kan. Tapi itulah Dragon cakap lagi, diorang ni of course lah takkan biar benda macam ni berlarutan kan. Memang diorang akan buat something lah kan. Kita pun tahu perangai Celestial Dragon macam mana. Maybe diorang nak balas balik, ataupun yelah diorang akan paksa anyone untuk menyelesaikan masalah diorang ni, kan. Dragon cakap lagi, inilah tiba masanya bila Holy Knight dah start bergerak, perang akan bermula. Tapi still lah, overall tiga-tiga tu is a very good strategy. In the end, Marine ke, Cypherpol ke, atau siapa-siapa lah sekali Celestial Dragon kan, Holy Knight ke, diorang akan keluar juga dari situ. End up diorang tetap akan keluar dari situ, dan ini akan memudahkan urusan kerja Revolt Army lagi sekali. Sebab diorang tak perlulah nak susah-susah payah pergi serang kubu diorang tu, nak susah payah nak pergi panjat ataupun attack Marijua tu. Diorang boleh bawa perang tu dekat luar. Instead of kena berperang kat tempat diorang boleh berperang kat luar. Lagilah better kan. And then pasal Holy Knight ni, aku pause dululah, aku tak nak cerita banyak, kita cerita kemudian sebab topik ni berat. Ataupun korang boleh tengok live yang aku buat hari tu, Jumaat lepas. Kita ada Wan kat situ, kita ada Boas kat situ, kita dah cerita panjang dah pasal Holy Knight ni. So kat situ korang boleh tengok balik apa yang kita sembang pasal Holy Knight ni. Alright, kita sambung balik. Seterusnya Dragon dia ada bercerita tentang situasi Sabo yang kini dikenali sebagai Flame Emperor. Official benda ni kita nampak masa dekat chapter 1054. Dragon cakap tak kisahlah apa kebenaran di sebalik pembunuhan King Cobra, Sabo sekarang tetaplah dah jadi hero di mata orang ramai. Especially untuk rebel lah kan. Sebab bagi diorang rebel ni, sesiapa yang bersekutu dengan WG of course lah adalah enemy, dianggap musuh. Sebab itulah diorang macam tak kisah sangat pasal berita tu, ataupun tentang kematian King Cobra yang ada melibatkan Sabo. Tapi itulah Dragon tambah lagi, macam-macam mana pun kata bukan semua raja jahat, ada je yang baik, dan antaranya adalah King Cobra. Tapi itulah berita-berita yang sebar pun bukannya betul sangat kan. Kita sebagai baca ni pun kita tahu Morgan ni suka putar belik juga. Tokok tambah duk nak buat cerita dia jadi hype kan, nak buat dia cerita lagi sensasi, ikut sedap dia je nak bagi menarik. So tak boleh nak percaya sangat kan. So sebab itulah Ivankov and Dragon suruh Sabo cerita. Ceritalah apa sebenarnya yang berlaku. Diorang nak sangat tahu apa ni yang berlaku dengan King Cobra tu. Sebab yelah ni kita bukan nak cakap pasal berita yang kita baca lagi ni. Ini bukan pasal benda tu tulis. Dah ada gambar babe. Dah ada siap gambar King Cobra yang dah terbaring atas lantai berdarah-darah tu,
and Sabo ada dekat dia. Memang nampak kalau katakan dia macam bukti yang kuat lah mengatakan Sabo bunuh. Tapi mungkin dia kena frame. Tapi tak apa, ini nanti dia akan cerita, so kita akan tahu juga. Makanya masuklah kita dekat page 6. Bermulalah flashbacknya. Kita dapat tengok kat sini masa persidangan Reverie ni masih sedang berlangsung guys. Huru-hara berlaku dekat Land of the God, tempat kediaman Celestial Dragon tu. Tapi kalau kita check dekat chapter 925, ini adalah hari keempat Reverie berlangsung. Dia orang cakap hari keempat ni lah yang Revo Army ni ada clash dengan Emerald. By the way, total persidangan adalah 7 hari ya. Alright, again, kita dapat tengok ramai lah Celestial Dragon ni lari lintang bukang, panik, takut, pandai lah mungkin kuasa setan. Dan ayat diorang, kita dapat tengok lah yang RA memang dah berjaya memusnahkan simbol diorang, which is itu adalah misi yang pertama. Misi yang kedua, masa tu juga kita dapat tengok diorang berjaya hancurkan storage food diorang, yang kita nampak sini lah kan, meletup sana dan sini. Misi ketiga masih dalam proses, iaitu untuk menyelamatkan seramai slave yang mampu. So kalau kita breakdown situasi pada waktu ini, Lindbergh dia orang yang handle untuk keselamatan slave, nak bawa slave keluar, diorang bawa pergi semua ke east. Karasu pula dia kena one-on-one dengan Admiral Fujitora. Manakala Mole pula dia kena one-on-one dengan Admiral Green Bull. Mana Sabo? Sabo pula daripada dialog ni, dia tengah mencari kunci guys. Dia tengah mencari kunci untuk mungkin nak buka gadis slave tu lah kan, supaya lagi senang. And dalam masa sama dalam proses lah nak menyelamatkan Kuma. Kuma pun penting juga, sebab diorang ni, Kuma dengan Sabo ni tidak berada dekat Land of the God. Diorang ada dekat Panjang Kesa. Walaupun duk berlaku huru-hara dekat Land of the God tu, kita dapat tengok pula kat sini geng-geng Sipinan yang lama. Masa kita dapat dekat Addis Lobby Art dulu, nampak gayanya dah jadi CP0 sebab yelah dah pakai suit putih semua. Ini aku tak excited sangat lah kan. Tapi itulah, diorang macam tak join masuk dekat Land of the God tu, cuma perhati dari luar. Mungkin maybe baru sampai ataupun mungkin dapat arahan yang lain. Tapi yang pasti diorang ada cakap kat sini, Admiral 2 orang tu yang tengah lawan tu macam dah kena nerf. Sebab kalau ikutkan rasanya dah hancur dah tempat tu kan. Tapi itulah sebab diorang di dalam area penempatan Celestial Dragon, diorang tak boleh nak buat apa sangat. Kuasa diorang jadi limited, sebabnya masing-masing ni jenis AOE, damage cover keluasan yang besar. So terhad lah sikit nak guna kuasa masing-masing. But to be fair, bagi aku Commander RA pun sama juga. Diorang pun aku rasa diorang tak nak all out juga, sebab diorang datang situ bermisi, kan, misi tu lagi penting daripada nak melawan. Tapi itulah, nak tak nak kenalah hadap juga Emerald kan. Sebab yelah, kalau tidak macam mana nak selesaikan misi nombor 2 tak settle lagi. So again, walaupun tengah berlaku huru-hara dekat Land of the God ni, Panjang Kesa tadi macam tak ada apa-apa sangat. Tak ada apa yang panik. Semua nampak macam biasa, tenang. Termasuklah CP0 kita nampak tadi. Sabo ni lah yang nampak macam panik sikit. Tengah lari sini sana. Yalah, sebab tengah rushing kan, nak mencari kunci. Dan dalam masa yang sama, dia tengah memerhati situation Kuma. Tapi dalam masa yang sama juga, yalah, duk cakap-cakap pasal Kuma ni, dekat Kuma tu masih adalah si Mangkuk Roseward dan juga si Hida Chalos ni. Diorang masih nak cuba aim untuk colek Shirahoshi yang juga ada dekat Panjang Castle. And macam aku cakap tadi, fight dengan Emerald di antara Emerald dengan Commander tadi memang takkan lama pun, sebab tak penting pun. Diorang pun pastinya akan lari ke Panjang Castle, especially Mole yang Sabo dah cakap get ready. Sebab inilah apa yang berlaku dekat chapter 1054 guys. 3 Commander ni berjaya lari keluar daripada Marijua bersama-sama dengan Kuma. Tapi Sabo tinggal. And daripada news tu juga kita dapat tengok beberapa jam kemudian King Cobra telah pun dibunuh. Lepas tu Vivi pula tiba-tiba hilang. Cakap pasal Vivi ni, kita ada nampak dia dengan Lucci. Yang menariknya, kita nampak diorang ni dekat area pintu masuk Marijua, dekat Bondola Lift tu, dekat section nombor 2. Bondola yang sama guys, Bondola yang sama yang Shirahoshi pakai sebelum ini. Maybe Vivi nak pergi cari guard yang ada kat bawah, dekat red line. Dekat bawah tu, red line port tu. Yelah, nak minta tolong kan, untuk jaga Shirahoshi sebab dia tak percaya dengan Lucci. And then kalau kita tengok balik dekat chapter 905, memang kita nampak guard yang escort King Neptune dan juga Shirahoshi untuk pergi ke arah situ. Dia tak join naik, dia lambai je di bawah tu. So meaning memang dia tunggu je lah kot dekat red port kat bawah tu, sampailah Reverie habis untuk nanti dah akan escort balik diorang pergi ke Fishman Island, which is memang semuanya berlaku dengan selamat lah. Cuma itulah, yang tak selamat ni Vivi. Kita duk risau-risau pasal Princess Mermaid ni akan kena colek dengan Charles dan juga Roseward. Rupanya Vivi dia kena colek. Itu pun kita tahulah kalau kena colek ke, melarikan diri ke apa benda. Sebab yelah, ada benda berlaku dengan bapak dia kan. And benda ni pun melibatkan Wapol dan juga Morgan pun memang tak silap aku dia ada dekat Redport. Seperti chapter yang kita tengok masa diorang bawa Royal naik ke atas. Alright, so itulah dia review daripada PIM. My reaction to PIM punya review untuk chapter 1083. Aku rasa best. Banyak input-input yang menarik, banyak benda yang kata mengingatkan aku balik benda-benda yang lepas, recap yang bagus.
And analisis yang bagus lah. Memang best lah Pim ni. Aku rasa kita kena subscribe dekat Life of Pim ni. Aku rasa dia bagi info-info yang menarik Muka pun handsome juga dia kan. So terbaik lah Pim. Jom kita subscribe, kita like dan kita share dia. Terbaik. Life of Pim. Apa tagline? Apa tagline dia tadi? Live your life. Live your life.